Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak? Mudah-mudahan semua anak-anak tahun 3 sihat di samping keluarga. Saya Ustazah Zaliha binti Abdullah daripada Serai Sungai Manggis akan menyatakan berkaitan dengan pelajaran yang saya akan ajar pada tahun ini. Khot tahun 3. Khot merupakan pelajaran baru bagi anak-anak tahun 3. Begitu juga dengan pelajaran imla dan tajwid. Khot merupakan bentuk tulisan. Kita akan belajar menulis tulisan Jawi jenis khot nasah. Ada beberapa kemahiran dan juga isi pelajaran yang kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama, mengenal peralatan kaligrafi Islam. Pensil, pen dan batang resam. Jadi, apabila kita hendak menulis khot nasah ataupun khot yang lain, kita perlukan barang-barang tersebut, iaitu terdiri daripada pensil khot, pen khot ataupun batang resam. Jadi kena pilih antara satu. Pada kebiasaannya, sekolah rendah akan menggunakan pensil khot, pensil yang telah diasah. Pada kebiasaannya kalau kat Serai Sungai Manggis, pensil yang tajam kemudian diasah menggunakan kertas pasir. Kalau kat rumah, bolehlah ibu ayah buatkan pensil khot menggunakan pisau. Kalau menggunakan pisau yang tajam, dia mudah. Kalau pisau yang tumpul, agak payah. Kalau kat rumah, ibu ayah nak melatih guna pen ataupun batang resam, tidak menjadi masalah. Tapi kalau kat sekolah, pada kebiasaannya saya menggunakan pensil sebagai alat tulis untuk menulis ataupun belajar menulis khot nasah tersebut. Berikut merupakan alatan yang digunakan, iaitu guna pen khot, batang resam yang terdapat kat gambar ni. Batang resam tu diasahlah, dia agak keras. Ini juga batang resam yang telah diasah dan juga yang belum diasah. Yang warna hijau ni merupakan rumput resam. Jadi kita ambil batang dia lah, batang yang kering, digunakan untuk dijadikan sebagai alat untuk menulis. Ianya akan menggunakan dakwat, dicicah ke dakwat kemudian tulis. Dia sekejap aja fungsinya, jadi kejap-kejap nak kena cicah macam tu. Manakala ini berkaitan dengan cara memegang alat tulis dengan betul. Dia biasanya kita pegang lurus je. Kemudian mata pensil tu disingitkan sikit. Walaupun orang yang dah mahir menulis khot, apabila menulis khot, dia akan menulis dengan perlahan dan teliti. Kemudian kemahiran yang kedua, mengenal dan menulis bentuk titik. Sama ada titik 1, 2 dan 3. Mengikut kaedah khot nasah. Isi pelajarannya titik, titik dan titik.
sama ada titik 1 untuk ba, ho dan sebagainya, titik 2 untuk ta, ya dan sebagainya. Begitu juga kalau titik 3 ianya berkaitan dengan titik sa, nya, nga dan sebagainya. Ataupun titik-titik itu untuk menulis huruf. Huruf alif, ba, ta, sa dan sebagainya. Ini merupakan titik-titik ketika menulis huruf-huruf. Yang titik 1 untuk ba, titik 2 untuk ya, titik 3 untuk sa, ke, nya, ke dan sebagainya. Dia daripada atas tarik ke kiri bawah. Nampak macam mudah tetapi tak semudah yang kita sangka. Manakala yang ketiga, kemahiran yang ketiga iaitu mengenal dan menulis huruf jawi tunggal mengikut kaedah hod nasah. Jawi tunggal itu maksudnya ianya tidak bersambung. Kalau rumi memanglah tak bersambung. Tetapi kalau jawi ada huruf yang boleh disambung di awal ke, di tengah ke, di akhir. Dan juga ada yang tak boleh. Jadi, kita nak mengenal berkaitan dengan menulis huruf jawi tunggal, jawi yang satu sahaja. Dia tak bersambung dengan huruf yang sebelah-sebelahnya. Kalau dah dijadikan perkataan. Isi pelajarannya iaitu terdiri daripada huruf alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, ca, dal dan zal. Ini merupakan huruf alif. Huruf alif, dia titiknya macam tu. Titik tu menandakan untuk sukatan panjang dia. Ada 5 titik. Huruf alif, dia sengit. Atas ke bawah sengit sikit. Mesti buat daripada atas. Huruf ba, yang tengah tu atas, dia lebih kurang. Kalau buat titik macam tu, ada 5 titik. Dia teorinya lah yang penting. Ba, ta, sa dia bentuknya sama. Lebarnya sama. Huruf jim, ca, ha, ho. Cuba tengok titiknya. Titik yang merah-merah tu tak payah tulis. Tetapi dia sebagai sukatan ataupun teorinya segitu jumlah ataupun dari segi kepanjangan dan kebesarannya. Jim, ha, ho, pastikan bahagian perutnya tu jangan boncik ataupun jangan kecil sangat. Tengok hujungnya pula. Hujungnya melebihi kepala. Dia tidak naik. Kalau naik sikit boleh tetapi jangan banyak-banyak. Manakala ini ialah merupakan huruf dal. Huruf dal, zal. Bentuknya macam ni. Tengok kepalanya, perutnya, kakinya. Bentuknya macam tu lah. Ni untuk hod nasah. Diingat ya anak-anak. Kemudian kemahiran yang keempat, mengenal dan menulis huruf jawi di tengah mengikut kaedah hod nasah. Huruf yang sama, alif hingga zal juga. Apabila dia berada kat tengah, macam mana bentuknya? Itulah cara yang kita akan pelajari untuk tahun ini. Untuk tahun 3.
Cuba tengok huruf ya yang kat tengah, huruf yang kat tengah, tengah perkataan. Untuk baitun, tengok yang kat tengah, ya. Macam mana bentuknya? Begitu juga dengan yang huruf kedua, perkataan kedua, babanun. Kemudian perkataan ketiga, tabalam. Yang kat tengah, ba. Macam mana bentuk huruf ba ketika berada di tengah? Yang ni cuba tengok yang merah. Yang merah, huruf hajim. Dia berada kat tengah. Bila kat tengah, muncungnya di atas sedikit daripada garisan. Manakala perutnya berada betul-betul di atas garisan. Dia ada mancung. Manakala ni huruf dal di tengah. Huruf dal kat tengah. Ianya berbentuk macam itulah yang warna merah. Kemahiran yang kelima, iaitu mengenal dan menulis huruf jawi di akhir mengikut kaedah huruf nasah. Kita belajar huruf nasah ya. Kemudian isi pelajarannya sama, alif hingga dal, tetapi ia di akhir perkataan. Bentuknya macam mana? Cuba tengok contoh yang pertama. Sa, ta yang berada di hujung ataupun di akhir perkataan, dia mesti bermula daripada kanan ke kiri. Dia terangkat sikit huruf ta dan ta-nya. Contoh yang kedua yang berada di akhir iaitu huruf ha di sini. Yanfahu, al-fathu. Huruf di akhir ialah huruf ha. Jim, ha, ho hurufnya sama, bentuknya sama. Hurufnya lain tetapi bentuknya sama. Kalau kat sini kita tengok ada yang kat atas sikit, ada kat bawah sikit. Tetapi sebenarnya sama. Kalau kita rasa orang lain ni, orang ni, contoh ni tak betul ni. Kalau kita rasa orang lain salah, cuba kamu buat. Sebenarnya bila kita buat, kita ni manusia biasa, ada je yang tak betul. Walaupun rasa-rasa nak buat sama semua, tetapi dia mesti ada yang tak sama. Okey, jadi huruf ha bila berada kat garisan, ha di akhir, jim, ha, ho, ca, bila berada di akhir, yang kepalanya tu dia tak lurus ya, dia melengkuk sikit. Teliti betul-betul. Dia melengkuk sikit. Kepala dengan perutnya, perut tu yang sebelah kiri ni. Kepala dengan perutnya sama. Sama dari segi kedudukan. Manakala ekornya pula jangan naik. Dia jim, ha, ho, ain, gen, nga. Dia tak naik ekornya ya. Dia teruskan ke depan. Kemudian jangan naik. Jangan naik terus ke depan. Lepas tu dia lebih panjang daripada kepala dia. Kepala dia pendek sikit tetapi ekornya lebih panjang. Itu merupakan teori-teori ya yang mesti ingat. Sampai darjah 6 pun belajar juga. Kemudian contoh yang ketiga, huruf dal ataupun zal di akhir. Mesti berada di atas garisan betul-betul. Tengok bentuknya betul-betul. Tengok saiznya. Yang merah tu, titik-titik merah tu tak payah buat. Tetapi dia anggarkan ketinggiannya, kelebarannya segitu. Okey, ni merupakan isi pelajaran yang kita akan pelajari sepanjang tahun 3. Jadi daripada nombor 1 hingga nombor 5, iaitu terdiri daripada huruf alif hingga zal, kemudian huruf tunggal,
di tengah dan di akhir kita akan pelajari setiap kali ada jadual pelajaran hot. Jadi jangan lupa pensil hot asah kat rumah. Paling sikit 2. Dia tak kisah guna pensil mechanical ke pensil biasa yang diasah ke. Untuk sekolah gunakan tu. Kalau kamu nak guna batang resam ataupun pen, buat latihan kat rumah. Untuk pelajaran hot, dia tak susah sangat. Yang penting nak. Kalau kita nak, kita akan usaha banyak kali. Walaupun tulisan kita sebenarnya tak cantik, tetapi kalau kita minat, kalau tak minat pun paksa-paksa diri untuk minat, insya-Allah lama-lama akan cantik. Kalau kita usahakan selalu buat, lama-lama akan cantik. Pada kebiasaannya, kalau awal tahun tu tulisan kita tak berapa cantik. Mungkin sebab cuti dah lama, jarang menulis. Kalau menulis pun bukan menulis hot. Jadi apabila kita selalu paksa diri untuk menulis hot, tulisannya makin lama makin cantik. Bila akhir tahun tu baru nampak perbezaannya lah, jelas dan nyata. Tetapi kalau kita anggap, alah tulisan saya tak cantik, jadi kamu pun macam indah tak indah aja. Rugi. Kalau nak lebih mudah, yang terpamer ini juga merupakan hot nasah. Pada kebiasaannya, kalau kat dalam buku teks, majoriti buku teks berbentuk tulisan hot nasah. Inilah gambaran apa yang kamu nak belajar. Kalau misalnya kat rumah kamu nak buat latihan, kamu salin aja perkataan yang kat dalam buku teks mana-mana, boleh. Itu sebagai latihan. Satu lagi, pelajaran hot merupakan pelajaran yang boleh meniru. Kat mana-mana pun pelajaran hot merupakan pelajaran yang meniru. Sebab kalau dalam ujian ke, pentaksiran ke, memang disediakan contoh untuk kita buat ataupun menulis hot. Kita tinggal ikut aja. Yang penting ikut teori-teori yang telah kamu pelajari tadi. Itu sahaja setakat ini untuk kita pelajari. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah dan yang buruk itu daripada diri saya sendiri. Okey, sekian, terima kasih. Selamat mencuba. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.